Ya, kita ni belajar sebenarnya dunia akhir zaman ni belajar tak perlu banyak tuan-tuan. Betul ya? Hai, kenapa pula? Kalau belajar banyak jadi alim. Jadi belajar tak perlu banyak, yang banyaknya ibadah, amalan. Kita berdoa sebanyak mungkin kepada Allah. Moga-moga Allah menjadikan dan memanjangkan umur kita, yang pertamanya untuk sempat bulan Ramadan. Dan bila mana Allah Ta'ala anugerahkan kita kepada di bulan Ramadan, tuan-tuan minta doa sungguh-sungguh pada Allah agar Allah menjadikan Ramadan pada tahun ini, khususnya puasa, menjadi Ramadan dan puasa yang terbaik sepanjang umur tuan-tuan berada di atas muka bumi Allah, sementara tuan-tuan dan saya bertemu dengan Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Dan puasa yang terbaiknya ialah puasa secara zahir dan secara batin, kerana manusia ni ada zahir, ada batin, ada jasad, ada ruh. Dan kata para alim ulama, tuan-tuan sekalian, sebenarnya Allah nak sampaikan melalui Ramadan ini, melalui puasa ini, ialah hubungan kita dengan Allah. Hubungan apa? Hubungan hati. Hubungan hati kita dengan Allah. Sebab tu setengah ulama mengatakan bahawa bulan Ramadan ini dengan puasa itu Allah sedang mentarbiah kita merasai wujud Allah. Tuan-tuan perasan tak? Puasa inilah satu-satunya ibadah yang orang tak boleh jangka kita puasa atau tidak. Dan kita boleh menyembunyikan. Sama ada kita tak puasa sekalipun, kita boleh sembunyi bahawa kita puasa. Datang aja masjid, berbuka ramai-ramai walaupun kita tak puasa, orang tak tahu, tuan-tuan. Ya. Tapi satu perkara yang kalau kita perasan, tuan-tuan sekalian, ya, bila mana kita mula puasa, kita duduk di rumah kita, makanan ada dalam peti ais kita, minuman pun ada. Walaupun kita duduk seorang-seorang, kita tetap tak akan berbuka. Kenapa, tuan-tuan? Kerana itu salah satu daripada perkara yang Allah letak dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, rasa wujud Allah yang sedang melihat saya, sedang melihat tuan-tuan, sedang memerhatikan kita. Ya. Tapi kalau solat, padahal solat ni dah antara, kalau nak kira dari segi puasa dengan solat, solat adalah ibadah yang paling nampak jelas dan nyata kita sedang menghadap Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Macam-macam kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita duduk depan Allah. Tapi tuan-tuan, dalam kita solat ni ibadah yang paling pendek. Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan rukuk berapa saat? Qiyam, dia mula dengan qiyam. Qiyam ni berapa minit, tuan-tuan sekalian? Fatihah hanya 40 saat saja. Kalau kita baca Fatihah, baca inna a'tayna, mungkin 1 minit aja qiyam. Rukuk berapa? 3 saat. I'tidal 2 saat. Sujud berapa saat? 2 saat, 3 saat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita membangkit. Tapi daripada tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ni dia perhati kita masa kita solat. 3 saat pun kita tak mampu pertahankan ingat Allah. Tuan-tuan perasan tak? Masa dia sujud, disebut subhanarabbiyal a'la 3 kali. Setelah dia bangun, dia tanya rakaat kedua ke ketiga? Dia ke saya ke tuan-tuan? Samalah kita, ya. Allah minta pada saya dengan tuan-tuan 3 saat masa sujud, kita tak mampu bertahan untuk ingat Allah. Tapi puasa 12 jam, tuan-tuan sekalian, 1 saat, 1-2 saat pun tak terlintas untuk kita untuk makan dan minum, untuk bersembunyi-sembunyi, tuan-tuan, buka puasa. Kenapa? Merasai wujud Allah. Itu perkara yang paling besar yang tuan-tuan kena hargai. Ya, sebab tu kata ulama, dalam banyak-banyak ibadah, hanya satu ibadah yang Allah kata, yang Nabi kata apa? As-siyamu junnatun. Puasa itu adalah junnah, perisai. Saya nak tutup, ini perkara kedua, saya nak tutup di sini lah, tuan-tuan, tak boleh panjang sangat, ya. Kita ni belajar sebenarnya dunia akhir zaman ni belajar tak perlu banyak, tuan-tuan. Betul ya? Hai, kenapa pula? Kalau belajar banyak jadi alim. Jadi belajar tak perlu banyak, yang banyaknya ibadah, amalan. Jadi saya nak sebut perkara kedua. Perkara pertama, puasa itu ialah merasai wujud Allah. Sebab tu puasa yang paling tinggi makam dia, puasa hati. Tuan-tuan latih untuk tahun ini, hati tuan-tuan di saat selepas subuh sampai maghrib, jangan ingat kepada selain Allah. Itu puasa. Puasa zahirnya tahan makan, tahan minum. Puasa batinnya, sepanjang puasa itu
jangan ingat selain Allah. Tahan hati kita, jangan letak selain Allah dalam hati kita. Baik, yang kedua, kesimpulan kedua tuan-tuan, as-siyamu junnah. Puasa ni junnah. Junnah ni dia boleh baca 3. Kalau tuan-tuan baca jin baris bawah, dia jadi jin. Kalau tuan-tuan baca jin baris depan, yang kita baca tadi, puasa itu junnah, jin baris depan, dia jadi perisai. Kalau tuan-tuan baca jin baris atas, jannah, itu syurga. Apa maksudnya? Puasa ini akan menjadi perisai kepada kita daripada jin. Syaitan itu pun daripada jin, iblis itu pun daripada jin. Yang merungkai hubungan teguh kita dengan Allah adalah syaitan-syaitan dan iblis-iblis yang dari kalangan jin. Sebab tu bacaan jim, nun, ta ni boleh baca 3. Ustaz Nazmi sebut tadi, dia belajar bahasa Arab. Imam Syafi'i pun, yang orang Arab tu pun mengaji bahasa Arab 9 tahun. Tuan-tuan ada mengaji tak bahasa Arab sikit-sikit? Senyum semacam macam ni. Tuan-tuan ahli syurga dia cakap Arab. Tuan-tuan nak masuk syurga, nak masuk syurga, tuan-tuan dah pandai tak bahasa Arab? Sebab ahli syurga semua cakap Arab. Dia tak ada cakap Minang, tak ada cakap Jawa, tak ada cakap Banjar. Ya, masuk saja tuan-tuan, melangkah saja ke syurga, tuan-tuan kena dah cakap Arab. Tapi hebatnya bahasa Arab ni, baris itu pun tuan-tuan sekalian boleh berubah maksud. Jadi kenapa puasa itu dibaca dengan jin baris depan untuk menjadi perisai kepada kita? Kenapa? Daripada apa? Untuk melindungi kita daripada apa? Daripada jin baca baris bawah, daripada syaitan, daripada jin, ya, daripada iblis, daripada kalangan jin. Untuk apa? Bila mana kita dikawal oleh puasa itu dengan izin Allah daripada iblis dan syaitan, Allah akan bawa kita kepada jannah, kepada syurga. Dan jin ni tuan-tuan, kita tahu dia daripada api. Dan orang ni kalau akan masuk neraka, dia ada 2 tempat. Yang kita pelik, satu benda yang agak pelik tuan-tuan sekalian, neraka ni api, tapi api neraka ada 2. Umumnya yang panas namanya Jahannam, yang sejuk namanya Zamharir. Ada api yang sejuk. Sebab tu hidup atas muka dunia ni Allah. Kadang-kadang Allah tuan-tuan berjalanlah atas muka dunia ni. Kadang-kadang kalau kita duduk di Mesir, saya di Mesir dulu, ustaz di Syria, samalah. Ada musim sejuk, ada musim panas. Ada orang tahan dengan panas, Allah masukkan neraka sejuk. Ada orang tahan dengan sejuk, Allah masuk neraka panas. Macam mana tak nak masuk neraka? Puasa itulah yang melindungi kita daripada bakar api neraka. Wallahu alam, tu sedikit kesimpulanlah tuan-tuan sekalian kita.